Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini satu lagi berita menggempakan yang saya ingin berikan update kepada anda semua. Ini dia, akhirnya ditarik balik kerana menipu dalam tuntutan. Apakah yang ditarik balik? Kenapa menipu dalam tuntutan ini, sahabat-sahabat semua? Sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Apa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini akhirnya ditarik balik karena menipu dalam tuntutan. Seperti mana yang kita tahu, sahabat-sahabat semua, ya, dalam semasa era pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, ya, perkara ini berlaku ya di penuntutan waris Kesultanan Sulu, ya, tentang aset-aset, ya, aset-aset negara kita Malaysia yang berada di luar negara. Tapi apa yang mengejutkan kita adalah Mahkamah Luxembourg menarik balik perintah, ya, perintah sekatan. Ini dia perintah sekatan, ya, daripada aset-aset ini dirampas oleh waris Kesultanan Sulu. Mahkamah di Luxembourg, ya, telah memutuskan untuk menarik balik perintah sekatan yang dipohon oleh individu yang mendakwa waris kepada kumpulan Sulu, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam satu kenyataannya hari ini, Azalina berkata, ya, pada 24 Januari lepas, Mahkamah Daerah Luxembourg telah pun mengenepikan perintah sekatan yang dipohon kumpulan itu pada 11 Julai tahun lepas, ya, 2022, semasa era Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata perintah sekatan itu dibuat berasaskan kononnya keputusan muktamad dan keputusan awal yang didakwa dikeluarkan oleh penimbang tara yang dilantik secara tidak sah, ya, dan Dr. Gondoza tanpa masing-masing pada 28 dan juga 25 Mei tahun lepas, serta perintah eksekuatur secara ex parte pada 18 Mei 2022 yang mengiktiraf, ya, keputusan di Luxembourg. Ya, Dr. Stampa dilaporkan telah memberikan award kepada penuntut sebanyak USD, ya, USD dolar 14.92 bilion atau RM 63.34 bilion. Jadi Malaysia kini mencabar perintah itu, ya, di hadapan Mahkamah Rayuan Luxembourg, kata Azalina, ya. Malaysia dengan segera memohon Mahkamah Daerah Luxembourg untuk mendapatkan relief interim untuk melepaskan sekatan itu, dan perbicaraan berlangsung pada 5 Disember tahun lepas di Mahkamah Daerah, katanya. Azalina berkata daerah Luxembourg telah menerima cabaran Malaysia berdasarkan fakta bahwa pihak yang menuntut, ya, menurut mahkamah secara sukarela tidak mendedahkan alamat sebenar mereka. Katanya lagi, mahkamah mendapati bahwa tindakan penuntut tidak mendedahkan alamat sebenar mereka adalah satu yang penting, telah menghalang penyampaian dokumen dan penguatkuasaan keputusan yang mungkin dikenakan terhadap penuntut itu, katanya lagi. So, ini adalah satu berita baik buat negara kita dan adalah satu inisiatif yang padu, ya, daripada YB Azalina dan juga Kerajaan Perpaduan, ya. Baru sahaja dalam masa 2 bulan ini mereka telah berjaya, ya, untuk menarik balik, ya, supaya aset, ya, yang mahu untuk dirampas oleh waris Kesultanan Sulu ini dikembalikan, ya, kepada Malaysia. Dan pastinya, ya, pastinya setiap penarikan itu ada sebabnya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya juga ingin memberikan satu lagi update. Kenapa, ya, sebab, ya, kenapa Mahkamah Luxembourg ini memberikan keputusan yang berpihak kepada negara kita khususnya. Jadi saya ingin memberikan ataupun membacakan satu lagi petikan berita penerangan, ya, kenapa Luxembourg membatalkan pemberian ini kepada waris Kesultanan Sulu. Ini dia, sahabat semua, waris Kesultanan Sulu bersikap menipu dalam tuntutan mahkamah, kata Azalina. Ini antara sebabnya, ya, kerana didapati, ya, mereka melakukan tindakan dan juga dalam proses mereka menuntut ini ada penipuan, ya, melibatkan penipuan, dan akhirnya dalam tuntutan itu diketepikan oleh mahkamah di daerah Luxembourg. Kalau kita lihat keputusan ini, Mahkamah Luxembourg bersetuju untuk mengetepikan perintah untuk menyita 2 syarikat milik Petronas
kerana pihak yang menuntut secara sukarela tidak mendedahkan alamat sebenar mereka. Dalam satu kenyataan hari ini, Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Said Othman berkata, Mahkamah menganggap suruhanjaya ini penting dan menjejaskan Malaysia. Kata mai lagi, Mahkamah mendapati kelakuan pihak yang menuntut menghalang penyampaian dokumen dan penguatkuasaan berkemungkinan penghakiman akan diberikan terhadap mereka. Kelakuan ini adalah satu tipikal sikap menipu dan penipuan yang merupakan sikap yang ditunjukkan pihak yang menuntut secara konsisten dalam tuntutan mereka. Ini antara sebabnya, sahabat-sahabat semua, kenapa tuntutan waris Kesultanan Sulu ini diketepikan oleh Mahkamah di Luxembourg kerana adanya satu sikap penipuan dan juga penipuan yang konsisten itu telah membuktikan bahawa mereka tidak layak ataupun tidak sepatutnya menerima, tidak sepatutnya mengambil, merampas aset Petronas ini ataupun aset negara kita yang berada di luar negara. Mahkamah Luxembourg telah membuat keputusan pada 24 Januari membatalkan perintah awal yang membenarkan pihak yang menuntut untuk merampas dua syarikat Petronas yang diperbadankan di Luxembourg. Pihak yang menuntut mendakwa sebagai keturunan Sultan Jamalul Kiram II, Sultan Sulu terakhir. Mereka memulakan proses timbang tarah kerana Malaysia menghentikan pembayaran pajakan tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu pada 2013 selepas pencerobohan ganas di Lahad Datu, Timur Sabah oleh kumpulan militan Filipina yang mendakwa bertindak atas nama Kesultanan Sulu. Pada 1 Mac 2022, penimbang tara Spanyol Gonzales mengeluarkan anugerah ini yang saya sudah sebut tadi, kira-kira RM63 bilion kepada pihak yang menuntut. Berbekalkan anugerah itu, pihak menuntut kemudian merampas Petronas di Azerbaijan, Sadenis dan Petronas South Caucasus melalui sistem perundangan di Luxembourg. Kedua-dua syarikat itu dikatakan bernilai Amerika ataupun USD 2 bilion. Itu dia. Sekali lagi, sahabat-sahabat semua, ini adalah update terkini update terkini dan juga satu berita baik. Berita baik buat negara kita. Kerana kita melihat bagaimana kerajaan ini bertindak. Walaupun dalam masa 2 bulan lebih ini mereka menjadi kerajaan, mereka sudah pun menampakkan bagaimana usaha, bagaimana kerja yang mereka lakukan adalah satu yang terpuji sehingga akhirnya aset ini tidak berjaya dirampas tidak berjaya dirampas oleh waris Kesultanan Sulu yang marah dengan Malaysia kerana memberhentikan bayaran pajakan secara tahunan yang berjumlah RM5,300 itu. Siapakah yang memberhentinya? Saya sudah sebut sebelum ini, yaitu Perdana Menteri sebelumnya yaitu Najib Razak Najib Razak, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada usaha terbaik daripada YB Azalina bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia kerana berjaya menghalang aset-aset ini dirampas yang dikatakan bernilai sebanyak USD $2 bilion, sahabat-sahabat semua. Kalau ianya dirampas, ini adalah satu perkara yang sangat memalukan negara kita dan juga menampakkan kelemahan negara kita. Tapi mujur hari ini kita ada kerajaan, kita ada Perdana Menteri, menteri-menteri yang begitu komited dalam melakukan tanggungjawab mereka. Akhirnya syarikat ini berjaya dikembalikan kepada negara kita Malaysia. Terima kasih. Itu saja yang saya kongsikan, dan sekiranya anda mahu untuk berikan komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. So, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nopo, yang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.